ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita dapat bersama-sama dalam tajuk yang diberikan pada saya, itu ancaman terhadap orang yang melanggar hukum Allah Ta'ala. Tajuknya amat luas, sebab kehidupan manusia ini terlibat dengan syariat yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita semua. Kerana hukum Allah Ta'ala ni merangkumi banyak cabang dan banyak perkara yang perlu dibahaskan. Sebab tu saya katakan tajuk yang diberikan ini begitu luas sekali. Cuma sebagai seorang Muslim, kita perlulah menjaga tingkah laku dan mengingati berkenaan dengan ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang tidak patuh ataupun kita sebut melanggar hukum Allah ini. Oleh kerana di atas muka dunia ni ada syariat yang perlu kita tegakkan, dan ada syariat kita perlu laksanakan dengan baik. Nak laksanakan syariat ini, mestilah kita tengok orang yang membawa syariat ini. Dan orang yang membawa syariat ini telah disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang yang uswatun hasanah, sebagai seorang yang contoh tauladan yang paling baik untuk manusia ambil. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, kalau hidup manusia ni tidak ada hukum, mungkin dunia ini akan jadi huru-hara. Kerana tujuan Allah Subhanahu wa taala jadikan manusia ini sebagaimana Tuhan sebut bahawa sebagai khalifah. Di antara makna khalifah iaitu iqamatud din ay hirasatud din wa siyasatud dunya bi. Iqamatud din, menegakkan agama dan menjadikan agama ini sebagai perundangan kepada kehidupan kita, yang kita sebut sebagai halal, haram. Itu semua hukum Allah Ta'ala. Maka syariat datang menjaga maslahah yang besar yang ada pada manusia. Itu 5 perkara. Islam datang menjaga akidah yang ada. Terletakkan pada maslahah yang pertama dalam perkara ad-daruriyat, itu masalah akidah. Hidup kena tahu siapa empunya kepada Tuan muka dunia ni. Sebab itu kalau kita tahu bahawa kita pergi di rumah orang, kita tak akan buat macam rumah kita. Sebab kita tahu
yang kita ni jadi tetamu dan kita duduk di atas rumah orang. Kalau tuan dia kata kena duduk sini, maka kita duduk situ. Kalau tuan dia kata ni lah lauk saya ada ni, tak ada benda lain, ada ni pucuk-pucuk paku gitu je. Kena pucuk paku. Takut tak kena pucuk paku lah. Pucuk paku orang buat sayur tu. Ni je lauk saya boleh jamu tuan-tuan untuk makan. Jadi kita makan tu sekadar sebab kita tetamu. Ni kita tetamu, kita order pula. Oh, tak jadi pucuk paku. Kalau ayam McD sedap juga. Tetamu yang tidak erti orang panggil adab bertandang di rumah orang. Dunia ni tempat kita bertandang. Bukan milik kita, milik Allah. Oleh kerana milik Allah, kita kena ikut peraturan yang Allah Ta'ala buat. Manusia yang tidak ikut peraturan yang Allah Ta'ala buat, kalau rumah orang tak ikut peraturan, mungkin tu rumah akan halal. Ataupun sekali itulah mari, lain kali tak sama marilah. Allah Ta'ala ni, kalau kita tidak ikut peraturan di atas muka dunia, dia hukum kita di hari akhirat. Dan kerosakan yang berlaku di atas muka dunia ini, oleh kerana manusia melanggar perintah Allah Ta'ala, sebagaimana yang disebut oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran, zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Telah nyata keburukan di darat dan di laut, hasil daripada kerja tangan manusia sendiri. Maknanya kerosakan yang berlaku di atas muka dunia ni hasil daripada perbuatan tangan manusia sendiri. Bumi ni hak Allah secara mutlak, dan diri kita juga hak Allah yang terikat dengan peraturan dan hukum. Bagaimana hadis yang selalu saya sebut, umat Islam ni akan dibuang pada dirinya mengenal halal haram oleh musuh-musuh Islam. Sampai kepada satu tahap, orang kita tidak mengerti apa dia halal, apa dia haram. Dia hidup dengan ikut suka dia, dan dia boleh buat dengan apa sahaja yang dia mahu tanpa dia fikir. Nabi sebut, la tanqudanna ural islam urwatan urwatan. فَكُلَّكَ مَنْ تَقَضَتْ عُرْوَةٌ تَشَبَّتَ النَّاسُ فِي الَّذِي تَلِيهَا وَأَوَّلَهُنَّ نَقْضَ الْحُكْمُ وَآخِرُهُنَّ الصَّلَاةِ. Ikatan yang Nabi ikat kemah ni akan dirungkai satu demi satu ikatan oleh musuh-musuh Islam. Dan apabila ada ikatan, satu ikatan dibuang, ada ikatan yang lain, umat Islam masih berpegang dengan ikatan itu. Wa awwalahunna naqdal hukmu. Perkara yang pertama yang dirungkai daripada ikatan ini, itu melibatkan hukum. Apa makna melibatkan hukum? Musuh Islam akan buat umat Islam ini hidup dalam keadaan tak tahu halal haram, syurga neraka. Wa akhiruhunna salah, akhirnya sembahyang. Hari ini cukup lengkap. Bahasa nak buat benda haram, buat, tak ada masalah. Bukan buat saja, tonton kepada orang ramai. Budak-budak muda sekarang ni main TikTok dia panggil. Makcik, nasib baik makcik tak kenal. Kalau kenal, aku rasa berjoget juga depan telefon. Ya, nasib baik budak-budak je kenal. Orang tua tak apa nak kenal TikTok ni. Tapi berjayanya musuh Islam rungkai ikatan yang diikat oleh Nabi SAW, sehingga hiduplah keadaan tidak ada maruah. Kenapa? Kerana tidak menjaga soal hukum Allah Ta'ala. Ada orang tengok hukum Allah ini daripada hudud semata-mata. Hudud adalah salah satu daripada hukum Allah yang Tuhan tetapkan ke atas muka dunia ini. Yang orang Islam kena yakin bahawa hukum Allah adalah hukum yang menyelesaikan masalah manusia. Marilah hukum macam mana canggih pun yang manusia buat,
tidak sama dengan hukum yang Allah Ta'ala buat. Tak sama. Kita tak boleh nak kata hukum Allah ni ganas ke, hukum Allah ni ekstrim ke, tak boleh. Cuma kita boleh kata bahawa mungkin ada satu masa kita kena buat selepas kita memahamkan masyarakat apa dia hukum Allah Ta'ala. Sebab orang kata curi potong tangan. Curi potong tangan. Adakah orang curi rumah kita, kita hambak kejar dia, boleh kita pun ambil tangan dia, gong, potong. Nampak ni? Tu hang curi di rumah. Kalau curi duit negara, nak potong tangan ke tak? Nak awak macam mana? Kerajaan ke rakyat ke siapa ke yang terlibat dengan rasuah, ada hukum yang dibuat. Dan di sana kita tidak boleh menafikan orang mencuri potong tangan, kerana itu hukum Allah yang pertama sekali. Cuma kita boleh buat mekanisme yang orang panggil yang boleh membantu masyarakat memahami kaedah macam mana nak melaksanakan hukum Allah Ta'ala. Mencuri lebih daripada berapa kena potong tangan, itu semua kena tahu, mahkamah kena ambil perhatian. Curi tu, dia mencuri tu barang yang ditinggalkan di tempat awam ke, ataupun dia mencuri barang yang betul-betul disimpan dalam rumah, hukum berbeza. Kalau kita tinggal barang-barang kita duduk atas meja apa, tiba-tiba kita claim orang curi, lepas tu kita nak suruh orang tu kena potong tangan, tak betul. Di sana juga ada hukuman qisas, hukuman yang menyelesaikan masalah manusia dalam bab pembunuhan. Kita dengar dalam TV sehari dua ni, seorang sahabat baik dituduh membunuh sahabat dia. Saya tak mahulah banyaklah benda ni, tak tahu lagi mana betul mana salah. Tak tahu siapa dia betul, siapa dia salah. Mungkin dia buat, mungkin dia tak buat. Orang kata dia buat, mak dia kata dia ni budak baik. Mungkin dia ada masalah mental, tekanan hidup. Tapi cara mak dia cerita tu, dia seorang budak yang baik lah. Kawan dia hak mati tu pun budak baik juga. Macam mana boleh berlaku pembunuhan, siapa dia bunuh, wallahu alam. Masih lagi menjadi misteri. Saya nak jawab pun tak boleh sebab saya bukan hakim. Peguam pun tidak. Ketua polis pun tidak. Nak ulah banyak tak boleh. Cuma nak beritahu, akhir zaman Nabi sebut banyaknya berlaku pembunuhan. Hari kita dengar berita pembunuhan. Tuan-tuan dirahmati oleh Allah, oleh kerana manusia kena melaksanakan hukum Allah ni, ada cabaran yang kena manusia tempuhi. Yang pertama saya sebut tadi, Islam, dia jaga akidah. Siapa dia murtad, kena bunuh dengan tidak ada sebab. Islam jaga nyawa. Siapa dia bunuh, kena bunuh balik, ataupun bayar denda kepada keluarga si yang kena bunuh. Islam menjaga keturunan, tidak boleh berzina. Islam menjaga harta. Islam menjaga harta. Dan Islam menjaga maruah. Semua ni adalah benda yang dijaga oleh agama kita, itu agama Allah Subhanahu Wa Taala, Islam ini. Kita tak boleh nak tuduh orang berzina. Tak boleh, kerana memalukan orang lain. Tanpa kita membawa 4 orang saksi yang adil dalam Islam. Alladzina yarmuna al-muhsanat minan nisa summa lam ya'tu bi 4 syuhada fajliduhum 80 jaldah. Mereka yang menuduh perempuan yang baik berzina tanpa memukakan 4 orang saksi, maka 40 rotan di atas, 80 fajlidu 80 jaldah, 80 rotan di atas belakang si penuduh, tanpa saksi yang adil. Kita kata kalau begitu ramailah orang berzina. Tidak, dia ada hukum lain pula. Hukum duduk berdua-duaan. Kerana nak boleh ke berzina tu, bukan dia jumpa tu berzina tu. Tidak, dia ambil nombor telefon dulu, dia sengih dulu. Sengih aku sengihmu lah. Lepas tu duduk mesej dah sebulan dah. Lepas tu ajak berjumpa, mula-mula berjumpa kat orang ramai.
Lepas tu bahasa tak sedap orang tengok, jumpa orang ramai, jumpa dua-dua pula. Pergi dalam taman, pergi semok mana, barulah berlaku penzinaan. Maknanya nak boleh ke berzina tu payah. Dia mesti mari daripada mak ayah juga. Mak ayah duk biarkan anak-anak pergi, orang lelaki mari ambil depan rumah. Bawa pergi merata-rata naik kereta. Anak kita tu bukan anak kera tu, bukan anak monyet. Makcik, bukan anak lembu tu. Anak kita tu. Tapi oleh kerana tak tahu hukum halal haram, tak tahu syurga neraka, itu termasuk dalam melanggar hukum Allah Ta'ala. Sedangkan dia tu anak perempuan. Nabi SAW sebut orang perempuan ini sebaik-baik tempat bagi dia iaitu ruangan yang paling dalam di dalam rumahnya. Apa maknanya? Maknanya orang perempuan ni tak payah cebur dirilah nak pergi ke mana-mana. Sebab tu masa saya mengaji di Yaman dulu orang perempuan yang luar daripada Yaman yang nak mari mengaji di Sana'a, dia mesti ada muhrim. Dia mesti ada mahram dia, dia mesti ada mahram dia lah. Dia mesti ada adik abang dia, mahram dia panggil. Abang ataupun dia mesti menikah. Mesti menikah. Jadi ada perempuan nak mari, abang tak ada, tak boleh mari. Lepas dia kata menikah lah. Menikah kata tak ada calon. Tak ada calon apa banyak lelaki ni. Nah, mujur saya tak menikah gitu. Kita kata cari calon ni banyak lelaki, student lelaki banyak ni. Dia kata kita nak pergi mengaji, bukan nak pergi menikah. Mengaji tu kena ada mahram. Kata tak boleh mengaji. Macam mana orang perempuan duduk di Mesir apa semua tu, masalah juga tu, membawa masalah. Walaupun dia duduk ramai-ramai. Lepas tu saya syorkan tuan-tuan, kalau anak perempuan nak pergi mengaji luar negara, bagi dia menikah dulu. Selesai masalah. Sebab ada hadis Nabi SAW yang melarang perempuan yang musafir tanpa mahram. Yang melarang perempuan musafir tanpa mahram. Ulama di Yaman, mufti dia berpegang dengan hadis ini. Tak boleh masuk. Saudi pun sama. Nak pergi umrah mesti ada mahram. Orang perempuan. Dia ada umur dia 40 lebih ke bawah apa, ada mahram. Atas pada tu tak apa. 46 tak silap saya lupa dah. Hak lebih tu tak apa, tak ada mahram. Dia kira begitu. Hak bawah tu kena ada. Tapi kadang-kadang bila kita hantar gambar dia, umur makcik tu 50 lebih, tapi muka macam 30. Dia pakai ni. Macam-macam lah letak di muka dia tu dah. Jadi awet muda dia. Jadi Saudi pun tengok juga. Dia kata 50 lebih apa ni, dia kata muka 30. Kita terpaksa kepilkan surat beranak dia, banyak perkara pula. Tu pengalaman kita urus orang umrah begitulah. Sebab muka tu awet muda sangat makcik. Sebab tu jangan make up kuat sangat. Payah nak pergi Mekah nanti. Lalu hasil daripada dia tak jaga halal dan haram terhadap anak dia dan keluarga dia, menjadikan anak dan keluarga dia tu langgar perintah Allah Ta'ala, lalu keturunan dia rosak. Lalu Islam mari jaga orang berzina, ada hukum dia. Orang membunuh orang, ada hukum dia. Orang jatuhkan maruah orang lain, ada hukum dia. Orang mencuri, ada hukum dia. Cukup lengkap. Baik. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan manusia ini dengan berbagai keperluan. Berbagai keperluan. Allah Ta'ala ciptakan tidak sama. Ada yang jadi doktor, ada yang jadi cikgu, ada yang jadi nelayan, ada yang jadi pesawah. Sunnatullah. Supaya masing-masing melengkapi antara satu sama lain. Supaya masing-masing melengkapi antara satu sama lain. Itu tujuan Allah Ta'ala ciptakan, supaya kita tidak sama. Walaupun dilahir dengan kaedah yang sama, benih manusia pun Allah Ta'ala letak di ruangan yang sama dalam rahim perempuan, tapi perangainya berlainan.
Perangai berlainan. 6 orang anak, 6 macam perangai. Tak sama. Sama sikit-sikit mungkin adalah. Sama ni awak ni sama dengan ayah, sama dengan Tok Wan, mungkin sama. Tapi nak sama perfect 100% tidak ada. Ini adalah benda yang menunjukkan kekuasaan dan kehebatan Allah Ta'ala. Kenapa Allah Ta'ala buat begini semua ni? Tujuan untuk manusia fikir, semua kamu ni, tak kira kamu ni umur berapa ke, kamu ni beranak macam mana sekalipun, hidup macam mana, kaya ke miskin, kamu kena liya'budu. Kamu kena jadi hamba aku. Iaitu dengan mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Kalau kita tengok ayat Quranul Karim, orang yang tidak mahu mengikut hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala ni dan menolaknya, iaitu daripada golongan ahli kitab. Tuan-tuan boleh tengok dalam surah Ali Imran ayat yang ke-23, Tuhan sebut, Alam tara ila alladhina utu nasiban minal kitab yud'auna ila kitabillahi liyahkuma bainahum thumma yatawalla fariqum minhum wa hum mu'ridun. Ayat 23. Ayat ni Allah Ta'ala tegur sebenarnya golongan ahli kitab yang mana mereka sudah ada wahyu di tangan mereka ni, tapi mereka tidak ikut sebagaimana wahyu yang ada di tangan mereka. Teguran asal kepada ahli kitab, kepada kita semua, hukum yang Quran letak di hadapan kita telah ada untuk menyelesaikan masalah manusia. Tiba-tiba manusia tidak menggunakan benda yang ada di hadapan kitab diri untuk menyelesaikan masalah yang ada di hadapan kita pada hari ini. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitab. Allah Ta'ala tanya, tidakkah engkau pelik memikirkan sikap orang diberikan kitab? Mereka, siapa dia ni? Ahli kitab. Apa yang peliknya? Yuda'auna ila kitabillahi liyahkuma bainahum. Bila mereka diseru kepada kitab Allah, dan kitab itu dijadikan hakim di antara mereka. Allahu Akbar. Sepatutnya ahli kitab ni kita ambil contoh ahli kitab yang melanggar hukum Allah Ta'ala. Sebab golongan ahli kitab lah yang paling banyak melanggar hukum Allah. Dialah orang panggil penghasut yang paling besar zaman Nabi SAW daripada orang beriman dengan Nabi SAW. Kenapa? Yang pertama sekali, dia diberikan kitab terlebih dahulu. Sepatutnya dia ni ada orang panggil serba sedikit pengetahuan berkenaan dengan wahyu dan hukum Allah ni. Patutnya dia sambung je lah. Apabila mari Nabi Muhammad SAW, dia ikut je lah. Sebab apa mereka perlu ikut? Sebab dakwah tauhidnya sama. Menyeru Allah yang satu. Ta'abbud ilallah. Dari segi uluhiyahnya, rububiyah, asma' wa sifatnya, cukup lengkap. Nabi-Nabi dulu pun ajar, Nabi Muhammad pun mari ajar benda yang sama. Dari sudut tauhid. Sepatutnya sambung je ikut. Tak, mereka tak sambung. Kerana apa sebab mereka tak sambung ni? Bukan sahaja mereka tidak sambung akidah tauhid yang ada dalam kitab mereka ni. Mereka boleh reka pula benda yang baru dalam masalah tauhid supaya ajaran yang lurus yang Allah Ta'ala wahyukan kepada dia terlebih dahulu dengan Nabi-Nabi Allah Ta'ala utuskan daripada kalangan dia, supaya menjadi bengkok ajaran tersebut, supaya tak sama dengan apa yang diajar oleh Nabi Muhammad SAW dalam masalah tauhid. Wa qalatil yahud, berkata golongan Yahudi, Uzair ibnullah, Uzair itu anak Allah. Wa qalatin nasara, berkata puak Nasara, Masih ibnullah, Al-Masih, iaitu Nabi Isa itu anak Tuhan. Dua-dua mereka ni bab masalah akidah tauhid dia lari jauh. Lari jauh. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah sebut apa yang disebut oleh Nabi Musa, apa disebut oleh Nabi Isa. Keluar Nabi Isa daripada perut mak dia Maryam, perkara pertama Nabi Isa sebut, Inni Abdullah, ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya
wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Allah Ta'ala sebut surah Maryam. Apa dia makna dia? Qala, Isa sebut apa dia? Inni Abdullah, aku ni hamba Allah. Karena bila orang tanya, Maryam, mari di mana budak ni? Fa asyarat ilaih. Maryam isyarat kepada tanya dia. Sebab Maryam tidak diberi, Allah Ta'ala tak benar dia berkata-kata. Bagi menghadapi musuh dia, bagi menghadapi kaum dia yang menuduh dia baghiyah, perempuan yang jahat. Fa asyarat ilaih. Tanya budak ni. Fa kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Dia kata musuh tanya budak macam mana? Budak mana boleh bercakap? Budak mana boleh bercakap? Terus Nabi Isa diperkenankan, diberi bercakap. Masa kecil atas dukung Maryam lagi. Kata Nabi Isa, Inni Abdullah. Aku adalah Abdullah, hamba kepada Allah. Macam mana puak Nasara boleh kata bahawa Isa ini anak Tuhan, sedangkan perkataan pertama yang keluar daripada mulut Nabi Isa alaihissalam, Inni Abdullah, aku adalah hamba Allah. Ataniyal kitab, diberi kepada aku kitab, wa ja'alani nabiyya, dan dilantik aku menjadi nabi. Allah, Nabi Isa ni dia kecil lagi, dia nabi. Kecil lagi. Terpinga-pinga habis orang. Memang dia nabi. Tapi ahli kitab ni tak mahu juga. Summa yatawalla fariqum minhum, satu puak lagi berpaling engkar, terus menolak Al-Quran. Fariqum maknanya satu puak yang berpecah. Daripada kumpulan satu tu, ada hak terima sikit-sikit tapi menolak sikit. Terima Muhammad ni nabi, tapi nabi untuk orang Arab, bukan nabi untuk kita. Jadi orang Arab je beriman, pok kita tak payah beriman. Sebab apa nak marah sangat ke Nabi Muhammad ni sampai begitu? Kerana dia orang Arab. Orang Arab, bagi orang Yahudi, Arab ni tak ada harga. Nahnu abna'ullah wa ahibba'ah. Kami ni anak-anak Tuhan, kata Yahudi. Dan Allah Ta'ala amat mengasihi kami. Ha tu, dia kata gitu. Kami anak Allah, Tuhan sayang pada kami. Siapakah hari ini orang Yahudi yang anggap Arab tu tak ada harga? Bismillah. Memang pemimpin dunia Arab pada hari ini tak ada harga satu sen pun. Boleh dibeli dengan Yahudi begitu. Tengok proses normalisasi yang dibuat. Kalau kita pergi peringkat antarabangsa sikit, mereka syarikat buat satu kertas pendamaian untuk ditandatangani oleh seluruh negara Arab, supaya mengiktiraf Israel itu sebagai sebuah negara. Macam mana umat Islam nak iktiraf Israel sebagai sebuah negara? Israel itu diambil daripada tanah Palestin. Dia rampah tanah orang, duk ambil harta orang, lepas tu duk suruh tuan tanah tu iktiraf bahawa itu harta dia, kepala bapakmu Yahudi. Geram juga berasa tak? Tak apa kata ke Yahudi, bukan kata ke orang lain. Tapi ada negara Arab yang tidak ada maruah. Tak ada maruah. Dia tanda tangan. Setuju jadi boneka pada Yahudi. Itu yang dibuat pada hari ini. Dan saya nak sebut pada tuan-tuan semua, memang licik Yahudi ni, memang dia, Allah Ta'ala bagi nombor satu, dia cerdik. Lepas tu dia tipu umat Islam ni zaman berzaman. Sampakah hari ni duk menipu umat Islam? Sebab apa umat Islam boleh percaya? Sebab umat Islam tidak ada kekuatan, orang panggil, tidak ada kekuatan daripada sudut penyatuan tu, tidak ada. Mana-mana yang nampak nak lawan mereka, nak lawan Yahudi, dia bunuh hawa-hawa. Saddam Hussein, Muammar Gaddafi tu. Singa-singa Arab yang nampak taring sikit. Ada seorang ahli parlimen Jordan, saya tengok. Ada orang bagi ketah dia lah, buku tebal ni. Proses pendamaian Israel dengan Arab. Dia kata, ini adalah satu benda yang mengotorkan, dia kata.
tempatnya tidak layak untuk dibahas dekat tempatnya sini. Bom, letak siapa. Berani lah tu. Baru betul. Tapi tak tahu dah lama mana. Hak berani begitu. Israel, dia memang nak suruh umat Islam ni kena tipu. Dia berjanji, dia nak berperang dengan Palestin. Tuan-tuan bayang, dia pergi dengan peluru. Orang Palestin dengan anak batu. Tapi dia takut dengan anak batu tu. Kerana sifat Yahudi ni, nombor satu kedekut, nombor dua, Yahudi ni takut mati. Pakcik, sebab tu kita kena derma banyak masjid ni yang kedekut jadi Yahudi. Contohlah tu dah. Tu dia. Nak beri sumbangan banyak sikit pada masjid ke pada apa. Ni duit dalam bank ratus-ratus ribu, mari derma masjid RM2. Allah. Tak larat lagi tu. Sebab duit RM100,000, paling kurang seminggu tu RM10 seminggu. Setiap kali Jumaat, sebab dalam bank tu RM100,000 makcik. Kalau ada gelang tu nak 4-5 orang, nak derma ke masjid RM3. Allah Akbar, RM3. Takut kena tanya ke Tuhan banyak. Tuhan kata RM3 je. Cuba nilai banyak-banyak ratamah tu ada belakang tu, dia tekok tu 3-4 orang seorang. Lepas tu dilengang lagi, duk ada lagi. Cuba kira belakang, duk mari derma masjid RM2 seminggu, RM2 seminggu, RM2 seminggu. Nak tanya ke Tuhan baru tahu. Bukan orang sini ni cerita orang Venezuela. Tak ada kena-mena orang sini. Oleh kerana itu bukan tajuk kita, cuma iklan pada tuan-tuan je. Tapi Yahudi kedekut. Kedekut punya Yahudi ni, masa dia dihalau oleh Nabi dalam peristiwa Khaybar. Mula-mula Nabi tak bagi dia bawa barang. Keluar begitu, Nabi kata keluar gitu. Lepas dia engkar perjanjian dengan Nabi, Nabi halau daripada kota Khaybar, tempat Yahudi duduk, Khaybar. Dia kata, Rasulullah, dia kata, Muhammad, tolonglah beri kami bawa barang-barang kami. Nasib baik Nabi ni, baik hati juga. Bawa lah barang, bawa. Nak bawa apa bawa? Tapi kamu kena tinggal tempat ini, Khaybar ini. Dia bawa letak atas keldai dia tu, sampai nak patah tulang keldai. Dalam riwayat sebut bahawa dia punya kedekutnya, habis barang dia ambil, sampai daun pintu pun dia ambil. Daun pintu tu, tingkap tu dah. Dia ambil letak atas keldai dia. Punya kedekutnya Yahudi. Ada ke orang Melayu gitu? Ada, jangan main-main. Punya kedekut je, tayar buruk-buruk, besi buruk pun simpan lagi. Buat apa tak tahu, penuh lah store di rumah tu. Anak cucu nak ambil, nak buat apa-apa, marah. Kalau tak uang jenis kedekut begitu, kalau mati tanam dengan tayar-tayar tu, tak uang sekali dalam kubur, senang. Kedekut sangat. Nah, sebab tu kedekut sangat jadi Yahudi. Perangai Yahudi tu. Nombor dua, takut mati. Takut mati. Dia berperang memang dia takut untuk mati. Ni yang menyebabkan tentera Amerika Syarikat, tentera Yahudi Amerika Syarikat hak lawan, kita duk tengok Rusia mana tu, dia tak nak lawan dengan mujahidin sebab ni. Orang Islam, dia berpendirian, kalau mati syahid. Mati syahid nilai dia syurga. Orang mukmin nak pada syurga. Dia tu oleh kerana akidah dia tak betul, dia takut mati. Takutnya dia ni Allah Ta'ala sebut dalam Quran, la tuqatilunakum jami'an illa fi quram muhassanatin aw min wara'i judur. Mereka tidak akan berani, wahai Muhammad, berdepan dengan kamu secara terang-terangan. Mereka tak berani, kecuali mereka membina benteng-benteng yang kukuh. Maknanya dia nak berperang dengan orang Islam ni, ada orang panggil, ada benteng yang dia bina. Apa dia benteng dia? Sekarang ni negara Arab benteng pada Yahudi. Mana dia sembunyi sebelah orang, dia yang lontar peluru, orang kawan tu yang tanggung. Dia akan kambing hitamkan siapa-siapa sahaja untuk capai matlamat dan misi dia. Sebab dia nak berdepan satu lawan satu, dia penakut. Itu Yahudi. Umat Islam tidak. Umat Islam yang berani, kita ni kena berani. Jangan takut. Nak takut pun takut ke bini, sudahlah. Tak apa. Sudah. Sebab ramai yang takut bini. Tapi jangan lebih. Takut pada Allah Subhanahu Wa Taala kena lebih lagi. Apa kesan daripada dia buat begini? Dia menolak hukum Allah Ta'ala sebab dia degil untuk menerima ajaran Islam. Dzalika bi annahum qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudat. Ayat nombor 24. Lebih teruk lagi dia kata, dia boleh sebut bahawa kami tolak hukum Allah ni tak apalah.
kami sekali-kali tidak akan disentuh oleh api neraka kecuali beberapa hari saja. Dia duduk mikir seorang-seorang dia. Dia duduk kata, tak apa, tolak hukum Allah Ta'ala ni berapa hari sangat masuk neraka. Kalau kita ni puak-puak yang Allah Ta'ala sayang, dia punya khayalan puak Yahudi ni sampai ke sekarang. Kalau kita buka satu buku ditulis oleh seorang asal Yahudi juga tak silap saya, tapi dia masuk Islam. Dia jadi Islam lah. Dia pecahkan rahsia ulama-ulama Yahudi, pandangan dia terhadap orang Islam. Di antara benda yang disebut dalam tu, semua manusia atas muka dunia ni binatang, dia je manusia. Tu Yahudi. Tu yang dia sedap banyak kawan tu, bom sana bom sini, bunuh orang tu, buat sebab apa? Dia je nilai yang manusia tu duduk pada dia. Hak lain binatang sama sekali. Kita nak lari pada sistem Yahudi ni pada hari ni, kita terlibat dengan benda-benda yang berbentuk dengan communicationnya, bentuk hubung duitnya. Tapi kita yakin bahawa Allah Subhanahu Wa Taala akan menangkan agama Allah ni satu hari nanti. Baik. Tu kita sebut masalah. Kita sebut manusia tak boleh langgar hukum Allah sebab bumi ni hak Allah Ta'ala. Kalau langgar jadi macam Yahudi. Sekarang ni kita nak sebut, sebab apa boleh manusia langgar hukum Allah ni? Sebab apa? Mesti ada punca dia. Setiap penyakit sama ada dalaman ataupun luaran. Penyakit dalaman ni orang panggil penyakit batin. Penyakit luaran ni orang panggil penyakit zahir. Yang luaran ni kita pergi jumpa doktor. Sebab apa doktor? Tangan saya ni tak nak bergerak, kita kata. Doktor cek-cek sebab saraf. Sebab apa saya ni doktor? Saya rasa nyawa ni semput. Saya rasa penat. Sebab apa? Doktor pun cek, banyak air dalam paru-paru awak. Sebab apa kaki saya doktor bengkak semua sekali? Sebab banyak asid urik, kena gout. Sebab apa doktor? Telinga saya tak dengar ni doktor. Sebab apa? Doktor pun cek ni. Ada orang penampar awak tak? Ada. Siapa dia? Bini. Nak penampar ke bini sampai pekak. Oh. Hebat bini dia dah. Jadi semua tu ada sebab dia. Letih sangat doktor sebab apa? Pergi cek gula naik. Pening sangat sebab apa? Doktor pergi cek semua darah naik. Tu senang. Dan doktor ni, dia bidang dia, nombor satu bidang dia, yang kedua, dia memang mengaji. Kalau pening begini, darah begini, formula dia dah ada dah. Formula dia tu. Seorang doktor disebut sebagai pakar apabila dia jumpa satu penemuan baru yang mana dia boleh mengubati benda tu lebih daripada doktor lain. Maka dia pakar. Kalau dia pakar bahagian tulang ni memang dia. Klinik-klinik dia tulang. Pakar bahagian mata. Dan pakar bahagian jiwa pun ada, jiwa. Psikologi. Stroke apa semua. Pergi sampai kemurungan, sampai kuruh, masuk hospital, cek tak ada penyakit. Gitu beginilah sekali, pakai psikologi akan mari. Dia akan tanya mak cik macam mana? Sebab apa? Mak cik ada masalah apa di rumah, masalah dengan pak cik apa? Memang saya ada masalah dengan suami saya. Sebab apa? Suami saya kahwin lain. Dia kahwin lain itu menyebabkan kemurungan. Doktor tu pun tengoklah, dia bagi obat supaya tenang. Jangan main-main. Kemurungan ni boleh membawa kepada bunuh diri. Satu penyakit juga. Tapi kalau psikologi dicampur dengan Islam, Islam menyebut bahawa apabila manusia ni serabut dalam hati dia, manusia ni rasa gelisah, ala bi dzikrillah tatma'innu bihil qulub. Dengan ingat kepada Allah, hati boleh jadi tenang. Tu bahagian zahir. Bahagian batin dalaman ini. Dalaman ini bukan penyakit jantung, penyakit limpa hati, tidak. Dalaman ini adalah penyakit yang berbentuk perangai manusia. Perangai duduk dalam. Gapo dia? Nombor satu sekali, sebab manusia langgar hukum Allah Ta'ala, penyakit dalamannya jahil. Jahil satu hal. Dia tak rasa bahawa dia jahil. Ini lagi teruk. Bila dia jahil, dia rasa dia tu jahil,
dia akan cari ilmu supaya dia tu tidak jadi jahil. Sebut jahil ni lembut lah, bahasa kasar dia bodoh dia tak erti. Tapi dia tak rasa dia tak erti, dia rasa dia erti. Dia tak cari ilmu. Dan tempat nak cari ilmu ni bukannya di tepi-tepi jalan, di kedai kopi. Cari ilmu yang nak bawa balik dengan Allah Ta'ala ni ada di masjid. Ngaji kitab, ustaz duk mengajar macam-macam kitab, dengan sirahnya, dengan hadisnya, dengan tafsirnya, dengan fiqahnya. Lepas tu, sebab apa tak mari? Sebab penyakit. Bukan sebab penyakit kecil manis darah tinggi tu. Penyakit jahil yang ada pada diri dia, dan dia tak sedar bahawa dia tu berpenyakit. Bahaya ni. Kalau penyakit zahir ni, kalau kita tak sedar kita ada penyakit, yang mana kita rasa dah rasa letih, tapi biarlah duk minum air gas tu, air apa ni, air Pepsi tu, dia tak tersedar bahawa dia kecil manis. Gilah cek doktor, tak apalah, tak payah cek lah, dia kata minumlah sekali, tersepak paku, bekok kaki. Pergi di hospital, habis sampai ke lutut dah kena kerak kaki. Baru kita rasa, oi, rugi saya. Tak apalah, di atas muka dunia lagi ada obat. Tapi penyakit jahil ni, bila terantuk sekali, mati. Mati tu, oh baru sedar, Allah aku ni jahil, Allah. Aku ni tak kenal Tuhan. Mati dah rupa-rupanya. Nak balik semula ke titik bandak ni, nak main ngaji. Nak balik semula ke kampung halaman kita, baru nak cari tok guru, baru nak cari ustaz. Tak ada dah. Hak penyakit saya tak apa. Lepas ni saya tak mau makan dah manis. Tak apa. Lepas ni saya tak mau makan dah ni, lepas ni saya nak jaga makan. Oh, silakan. Ada orang yang ada penyakit banyak, lepas dia jaga makan, dia sihat. Alhamdulillah. Boleh return balik, tapi penyakit hati jahil ni nak return balik masa kita hidup ni. Nak return macam mana? Dia tak rasa bahawa dia tu jahil. Kalau perkataan kotor kita sebut, orang yang jahil ni, dia tak rasa diri dia jahil, macam ulat duduk dalam makuk tandah tu. Kotor lah tu. Nampak ni? Ulat duduk dalam jamban tu, dalam tangki tanah besar indah wata ambil tu. Kita kata, ulat ni banyaknya, tergamuk ulat ni duduk sini. Memang dia ulat tu. Lepas tu dia duduk situ. Orang jahil tu begitulah. Dia tak rasa bahawa diri dia jahil, dan dia enak dan seronok dalam kejahilan macam ulat lah tanah tu. Bagaimana? Berasa ke tak? Kalau berasa mujur lah. Takut tak rasa apa, relax begitu. Nah, baik. Nombor satu, jahil. Yang keduanya, sebab yang keduanya mengambil remeh berkenaan dengan kehidupan dunia dan tidak ambil tahu berkenaan dengan akhirat. Dia duduk atas muka dunia ni, akhirat tidak adalah jiwa dia. Kalau bunyi ni, saya tak mau berhenti lagi, 3 minit lagi baru kita azan. Kalau berhenti dulu azan dia, kalau orang tengok live ni view dia turun. Jadi kita minta masa 4-5 minit, lepas tu kita azan, kita komak tu. Kalau makan kita makan, tak ada makan kita balik. Gitu. Tapi jaranglah masjid ni tak ada makan biasanya. Baik. Yang pertama, jahil saya sebut. Dan punca jahil tu, dia tak mau ambil tahu, dia duduk dalam keadaan begitu. Yang kedua, rasa macam dia hidup ni tak ada apa, macam tak ada akhirat lah jiwa dia. Bila manusia ni, tengok Nabi SAW sebut, Nabi kata, ingatlah satu perkara yang memutuskan hadhimil ladzat, kelazatan dunia, iaitu mati. Nabi nak suruh kita ingat ke mati tu, dia suruh kita pergi ziarah kubur. Lalu kat kubur malam-malam, Nabi ziarah kubur waktu malam, pukul 3 pagi. Macam mana? Boleh? Dah? Waktu malam apa orang panggil nisfu Sya'ban, 15 Sya'ban, Nabi pergi ziarah kubur. Aisyah tengok tempat tidur Nabi tak ada. Aisyah rasa panah lagi tempat tidur Nabi tu, mak Nabi baru bangun. Aisyah tengok Nabi duduk jauh dekat kuburan Baqi'.
Nabi ziarah kubur waktu malam. Sahabat-sahabat pun ada ziarah kubur waktu malam. Untuk apa ziarah kubur pada waktu malam ni? Untuk ajar diri kita bahawa kita ni mati. Nabi suruh kita ziarah kubur kerana ziarah kubur mengingatkan diri kita berkenaan dengan kematian. Sebab kubur ni akhirat. Baik. Begini. Kalau orang ada akhirat adalah kepala dia, dia nak buat satu perkara lah, contoh. Apa yang dia nak buat? Oh, dia rasa nak ambil harta orang, dia kata, tak jadi ambil harta orang. Sebab apa? Akhirat Allah Ta'ala, mesti Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan tanya, sebab apa kamu ambil? Sebab dia ingat akhirat. Tapi kalau akhirat tak ada dalam jiwa dia, tak apa, dia kata, ambil ya. Sebab dia tak ada hisab, tak ada apa sahaja berkenaan dengan akhirat, tak ada dalam kepala dia. Jika tidak ada kematian yang diingat dalam kepala dia, dia nak buat apa saja boleh buat. Sebab pernah kita dengar Allah dia ni buat benda macam tak takut mati. Bukan tak takut mati, dia takut mati tu. Tanya dia, tak percaya. Kalau mati hari ni, naklah, tak mau mati dia. Cuma dia tak tahu soalan lepas daripada dia mati tu. Kehidupan selepas daripada dia mati tu. Mungkin dia ingat bahawa mati tu macam mati ayam itik begitu, mati. Tapi manusia ada kehidupan selepas daripada mati, yang akan disoal jawab, yang akan ditanya. Yang itulah yang kita amat-amat takut. Yang menyebabkan Uthman ibn Affan sampai menangis sampai basah janggut, kerana takut kepada kehidupan selepas daripada kematian. Akhirnya kesimpulan yang boleh kita buat pada malam ini, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, kita nak lari daripada hukum Allah ni tak boleh. Sebab kita tak boleh buat bumi sendiri, tak boleh buat langit sendiri, tak boleh buat air sendiri. Kita memang terpaksa bergantung dengan apa yang Allah Ta'ala beri kepada kita. Tinggal laginya, kita nak handle diri kita ni supaya jadi Allah Ta'ala redha pada kita. Satu benda ni kalau Allah Ta'ala redha, Allah Ta'ala bagi syurga pada kita. Satu perkara. Kalau banyak perkara lagilah cepat masuk syurga. Betul. Harta yang kita ada pada hari ni, Allah Ta'ala tak tengok harta kita tu. Sebab tu saya pesan, hak banyak-banyak harta ke, dia dah selesai masalah harta dia. Tanah dia bagi, anak dia rumah bagi, siap. Jangan bagi mati dulu baru nak bagi. Bergaduh anak-anak susah kita. Susah. Mocik-mocik belakang tu contoh tak? Ada berapa orang gelang? Bagi siap-siap. Takkan nak pakai 10-10, 5 lik ni, 5 lik ni. Hai. Sakan. Nah, mesti pakai 2 orang. Ya, hak kita pakai tu, kita pakailah. Hak lain tu, bagi. Boleh gitu? Nah, rasa sayang lagi. Sayang ke dunia lagi. Rasa sayang, sayang nak bagi Ustaz. Kalau kita sayang nak bagi, kita fikir satu benda je. Kalau kita mati, orang lain tukar bagi. Fikir situ sudah. Orang lain tukar bagi. Tak ada nikmat juga kita. Kita kata, aku ni meluak tengok saya, ustaz saya dengan anak nombor 3 tu, saya betul-betul geram dia. Dia ni begini, tak ikut cakap saya begini, saya tak mau bagi 1 sen pun ke dia. Kita kata masa kita hidup, kita tak bagi 1 sen pun ke dia. Tapi bila kita mati, dia berhak ke tak? Berhak. Lah sekali bagi, dia dapat 2 orang. Dia pergi kubur mak dia. Mak tengok ni. Ini tengok kita. Mak dia nak bangun balik. Tak bangun dah. Dia dapat juga bahagian dia. Walaupun kita kata 1 sen pun tak mau bagi. Menunjukkan bukan hak kita. Bukan hak kita. Sebab tu kita kena sama-sama beri. RM5 ke RM10 ke, sama-sama bagi. Biar kita sedekah tu hari-hari. Ingatlah, sedekah ni dia bukan masa kita ada sahaja. Tapi masa kita memerlukan benda tersebut, kalau kita sedekah, afdal. Kalau kita perlu separuh, kita sedekah separuh. Allahu Akbar.
Besarnya ujian ni. Besar ni ujian nak masuk syurga ni bukan senang, pakcik. Bukan duk fikir seorang-seorang, aku tak apa syurga dah aku. Oh, sedap. Nah, dia duk angan-angan seorang-seorang dia masuk syurga. Memang berangan ni sedap, berangan tak kena bayar. Tak kena bayar dengan duit berangan ni. Dia duk berangan gitu, relax. Kena bayar duit tak? Tak kena. Tapi kena ingat, angan-angan kita ni angan-angan yang bawa akhirat ke ataupun angan-angan atas muka dunia saja. Selesai masalah tanah apa selesai? Alhamdulillah. Bila kita selesai masalah tanah, bagi semua pada anak-anak, anak-anak pun dapat, semua kita rasa lega bila kita bertemu Allah Ta'ala. Lepas tu rumah yang ayah duduk ni, ikutlah nak bagi siapa-siapa pun tak apalah ni. Cuba tengok. Ada orang yang takut nak bagi, dia kata, kita bagi-bagi ustaz, anak kita letak kita rumah orang tua, mampus lah. Dah. Allah Ta'ala tak buat anak begitu. Anak tu akan jadi baik. Sebab ayah dia tu baik. Allah Ta'ala ni ahkamul hakimin. Allah Ta'ala ni arhamur rahimin. Semua nama dia. Dia ni hukum dan dia arhamur rahimin. Dia ni memang penyayang, betul-betul penyayang pada manusia. Betul-betul penyayang. Sebab tu jangan kita mempermudahkan urusan anak-anak. Sebab kita, kalau kita ada harta, contoh anak-anak nak kahwin, permudahkan urusan. Betul. Soalan apa makcik kalau anak beritahu nak kahwin? Makcik tanya soalan apa nombor satu? Duit cukup ke? Mak tu gelang ni besar ni. Ni pakar ni dua jari saya ni tekak ni. Lenduk gitu tekak. Berat sangat gelang. Rantai duduk dia tekak tak? Dia tanya apa? Ada duit ke nak ambil anak orang? Dia tanya. Dia tak rasa bimbang bila anak dia kata, mak saya nak kahwin. Dia tak rasa bimbang. Sedangkan mak ayah yang soleh, dia rasa bimbang. Sebab apa? Dia ada naluri dia nak kahwin. Boleh dia kata nak kahwin, mak dia kata cari sendiri. Cari sendiri. Tu kata awak ni mengaji lagi, lepas tu nak kahwin apa, biar habis mengaji tu. Satu hal juga, habis mengaji dulu. Lepas tu habis mengaji dia boleh kerja ke? Dah. Dia kata tu ada dah tu orang mengaji tu, lepas tu kahwin, lepas tu berhenti mengaji. Awak duk ambil contoh kawan tu kahwin berhenti mengaji. Cuba awak ambil contoh hak mengaji, dapat anak, dapat PhD walaupun dia tu kahwin. Cuba ambil contoh yang tu. Dia bahagi masa macam mana? Masa sama 24 jam. Ambil lah contoh kawan tu. Jangan ambil contoh hak kapung ni. Sakit hati sungguh aku. Bismillah. Nak syarah pada mak bapak ni lah. Bila anak-anak kata nak kahwin, ada harta bagi dia kahwin. Menantu yang baik, menantu tengok, nak kahwin dengan siapa? Kawan ni tengok, dia ni okey, baca Quran pun boleh. Kahwin. Anak tak ada duit, tak apa, kita bakal bantu sikit-sikit. Bantu supaya mudahkan urusan dia. Bukan perlu majlis besar-besar boleh. Kahwin musim PKP lagi seronok. Berapa je tetamu kena panggil. Betul tak? Ada hak dia. Panggil pula kalau kita buku nasi siap-siap ambil. Dia RM5, orang mari, bawa balik. RM5, bawa balik. Lagi senang. Berapa kapasiti tetamunya sikit je. Jimat musim PKP ni. Tapi kita tak fikir bila anak tu ada naluri nak kahwin, tu dia jadi duduk bawa anak dara orang kemari ke sana kemari tu. Mana sabar bertunang 2 tahun? Ada orang bertunang 2 tahun. Saya fikir bertunang ni setahun tu lama dah. Orang Melayu ni bertunang seolah-olah lesen besar bagi dia untuk bawa anak dara orang. Mak bapak tak apalah, tunang dia. Tunang dia. Dia fikir gitu. Sedangkan bertunang ni 3 bulan cukup lah. Dah kita kata kita nak lah ke dia semua, cukup lah tu. Lepas tu bertunang sekejap, lepas tu kahwin. Ni sampai setahun bertunang, 2 tahun bertunang, 3 tahun. Sebab apa? Orang lelaki tu tak ada duit lagi. Nampak ayah lelaki tu ada duit. Mak dia pula nampak okey. Tanah pula banyak. Jual lah tanah satu untuk menikah anak ni. Dia kata ustaz lagi dia rasa tak ada tanggungjawab. Tak. Bila dia kahwin, Allah Ta'ala akan bagi dalam perasaan dia lelaki tu tanggungjawab. Kalau dia betul-betul lelaki yang baik. Kecuali dia lelaki yang tidak baik. Orang lelaki yang baik ni, bila bini dia kata, bang, duit tak ada ni bang.
Dia tak akan sebut, meminta aku duit, aku nak cari mana, dia kata. Dah. Kalau tok laki cakap gitu makcik kata, "Demu tok laki aku kan?" Pandailah cari duit, sebut begitulah. Dia nak ajar jahat sikitlah, minta maaf lah. Tapi jangan jawab begitu, jawab dengan baik. Tapi lelaki yang baik ni mesti dia cari punya. Cari kalau dia berniaga online, tak online, Allah sekarang ni banyak benda dia boleh buat nak hidup. Orang duk fikir nak hidup ada rumah, ada kereta siap semua, salah. Biar dia duk susah dulu. Biar ada rumah sewa dulu, biar ada tanggungjawab dulu, biar ada kerja semua sekali cukup. Lepas tu kita takkan nak biar anak kita kelaparan. Kita bantulah dia sikit-sikit, orang boleh bantu, bukan semua sekali. Tapi mak ayah tak fikir menyebabkan dia biar anak-anak dia bergaul sampai tahap umur kadang-kadang dah tu duduk ada perempuan lagi tak kahwin lagi. Sebab apa? Duit tak cukup. Bila duit nak cukup? Bila? Tak cukup duit. Mak ayah ada duit tak tolong dari sudut keuangan anak-anak. Sampai bila masalah ini tak selesai? Tak selesai. Tak selesai. Soalan kedua yang biasa orang tanya, kamu nak menikah, kamu nak pera anak orang, nak pergi makan apa? Dia tanya. Sampai tahap gitu, nak pergi makan apa, macam Allah Ta'ala ni tak tahu nak pergi makan. Allah Ta'ala kata, mu takut pada kemiskinan kerana mu menikah. Wa nahnu aghniya, aku akan kayakan kamu. Itu janji Allah. Syarat ikut peraturan Allah, Tuhan bagilah. Betul tuan-tuan. Saya kahwin muda. Bukan kahwin orang muda, dia faham ni. Pok Sud jangan salah faham dah. Lah. Semula-mula saya kahwin, saya pakai Myvi. Myvi? Allah. Tubuh saya ni pakai Myvi, bayang. Mujuk tak patah chassis Myvi. Rahang habis Malaysia pergi ceramah rahang berapa tukar silinder bulan-bulan 3 kali kadang-kadang. Saya pun cepat haus gitu begini macam-macam. Seksanya. Tapi tak apa. Rupa-rupanya rezeki ni Allah Ta'ala bagi satu kalau kita yakin berpegang sungguh dengan janji Allah, Tuhan bagi. Nah, kawan-kawan saya pun begitu juga. Sama juga. Ada dulu kawan tu pakai motor. Dia mengajar juga, pergi mari, menikah. Pakai motor lagi, menikah tu setahun duk pakai motor. Duk bawa perempuan, tiba-tiba perempuan dia mengandung. Pergi mengajar satu tempat di Damansara. Sesudah mengajar, ada seorang datuk mana tak tahu lah, pergi salam, dia ajak pergi rumah begini. Dia kata, "Ustaz mari dengan motor selalu, hujan-hujan pun mari dengan motor." Dia kata, "Saya tak ada kereta, Datuk." Dia kata, "InsyaAllah lah lepas ni nak beli." Datuk tu kata, "Molek." Dia kata, "Ambil Myvi saya." Tukar nama, esok kita tukar nama. Tak ada orang bawa juga, "Ustaz ni, Myvi ni anak saya punya, duk mengaji di Jepun." Dia kata. Anak dia tu duk mengaji di Jepun. Saya ingat ke Ustaz tak kahwin lagi, kata tak boleh kahwin anak saya. Melepah, dia kata. Nah, dia bagi Myvi pada kawan tu. Anak dia tak ada pergi mengaji di Jepun. Dia beli kereta ke anak dia tu masa anak dia duduk baru lepas SPM. Bawa lesen, beli kereta. Tiba-tiba mengaji di Jepun. Boleh kereta ke dia? Myvi. Free. Tukar nama siap duk pergi mari. Lepas tu duduk lama-lama lagi sekarang ni. Sekarang ni pakai Honda. Nak bagi tahu bahawa rezeki Allah Ta'ala bagi. Dulu orang takut nak hantar anak mengaji agama. Orang kata kalau hantar anak mengaji agama, dia nak makan apa? Resah mak ayah, macam orang mengaji agama ni macam tak ada pendapatan langsung. Orang mengaji agama ni macam lekeh sangat. Orang mengaji agama ni boleh jadi imam sembahyang jenazah, baca talqin di kubur begitu je. Kalau puak-puak bid'ah tu boleh buat tahlil, begitu je. Orang ingat orang mengaji agama ni begitu. Saya masih ingat lagi perkataan orang masa mak saya hantar saya sekolah agama. Dia kata, mu nak bagi anakmu makan apa? Anakmu nak makan apa esok ni kalau tak kerja kerajaan? Sebab kerja kerajaan ada pencing semua sekali. Mak kita jawab nak tengok, anakmu makan apa, anakku makan apa. Rupanya makan sungguh besar. Lebih makan pula bosok. Sampai jadi gaut lebih makan. La haula wala quwata illa billah. Rezeki tak pernah silap. Tak pernah silap.
kita yang silap menguruskan rezeki yang Allah Ta'ala beri kepada kita. Percayalah. Sebab tu kalau anak-anak tersebut nak kahwin, tuan-tuan fikir panjang, carilah macam-macam mana, bantulah dia biar hajat dia dilepaskan. Kalau ada harta kita sikit, kita bagi, tanya dia duit ada berapa, bagi dia usaha sikit, lepas tu kita separuh, dia separuh. InsyaAllah Allah Ta'ala bagi peluang kepada kita, keluasan hati kita, anak cucu kita yang baik-baik. Dan kita doa sebagaimana doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim, dia doakan, Rabbi ja'alna muqimas salah. Wahai Tuhan, Rabbi ja'alni muqimas salah. Jadikan aku ni orang yang mendirikan sembahyang. Wa min dzurriyyati, dan zuriat keturunan aku. Nabi Ibrahim, sepanjang dia berdoa dengan Allah Ta'ala, dia tidak tinggalkan zuriat keturunan dia. Yang menyebabkan Allah Ta'ala makbul doa dia, zuriat keturunan semua Nabi-Nabi. Daripada Bani Israel, daripada arak Nabi Ismail, sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yakinlah dengan Allah dan apa yang kita minta dengan Allah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa ufawwidu amri ila Allah. Inna Allah basirun bil ibad. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa